tempoh. Dia akan ada satu period. Okey, kita panggil sebagai satu period. Kenapa tu? Okey, dia baru record satunya. Okay, so untuk ini dibilang source of alternating currency, AC generator and AC circuit. Okay, and then ini simbol yang kita guna untuk AC lah. Okay, kita ada yang wave ini, okay, akan melambangkan AC source. Okay, kalau direct source, kalau DC, lambang dia macam biasa lah kan, dia mesti ada plus dengan minus lah. Ini DC. Okay. Okay, so untuk AC form, okay, AC waveform ni maksudnya apa? Kamu akan lihat macam mana perubahan nilai current tersebut kepada masa. Okay, maka kalau kamu plotkan nilai tersebut, and then kamu akan observe, kita akan observe there is a waveform lah. Waveform ni maksudnya apa? Dia akan menunjukkan sifat sinusoidal tu, which is sinusoidal tu ni lah kan sifat. Okay, which is dia ada zero, dia ada maksimum, ada zero, ada negatif maksimum, ada zero, je begitulah. Okay, itulah masuk sebagai waveform tu. Okay, so this sinusoidal varies with time, and then sinusoidal graph can be defined in term of current or voltage. Okay, so this one kita boleh menggunakan sama ada guna nilai arus, okay, current or voltage lah, potential different. Okay, ni is about the AC waveform. Okay, so this one nilai waveform yang saya masukkan tadi. Okay, so this is the sinusoidal form lah. Okay, so kamu dapat sini kan, ini kamu dah belajar ataupun this type of graph, dah belajar waktu simple harmonic motion kan. So, boleh relate sikit-sikit lah tentang benda ini. Okay, so for this part kamu faham yang kalau dia one complete oscillation, okay, maka dia akan menghasilkan nilai T lah. One complete oscillation kan, ini adalah one complete oscillation, maka dia akan menghasilkan satu nilai untuk period. Okay, so T ialah period lah. Okay, period ialah time taken to complete one oscillation. Okay, so for this part, I equal to I0 sin omega T. Okay, so untuk V pula sama juga, V equal to V0 sin omega T. Ini ialah waveform in term of voltage. Okay, yang atas ni ialah waveform in term of current. Okay. Ini dah beberapa, okay, there is some of the term, okay, we use in alternating current. Okay, the first one ialah frequency. Okay, sangat jelas. Okay, kalau kamu guna generator dalam makmal pun dia akan beritahulah berapa nilai frekuensi kepada generator tersebut. Okay. Okay, apakah maksud frekuensi? Kamu tahu masukkan frekuensi kan? Okay, so number of complete cycle in 1 second lah. Tu. Okay, so dalam kata lain, kalau dalam kes AC ini ialah berapa kali dia akan bertukar arah dalam masa satu saat. Boleh faham ke? So contohlah, sebagai contohnya kita ada 50 Hz. Okay, 50 Hz contohnya. Okay, dengan kata lainnya kita boleh cakap yang this 50 Hz maksudnya apa? The current change in the circuit sebenarnya sebanyak 50 kali dalam masa satu saat. Boleh faham ke? Maksudnya dia punya gerakan tu laju lah kan. Dia pertukaran arah arus itu sebanyak 50 kali dalam satu saat lah. Okay. And then period pula ialah time taken for complete one cycle. Ini pun kamu dah tahu dah. Okay, so period dengan frekuensi dia saling berkait lah kan. Which is kamu guna equation F is equal to 1 over T lah. Okay, so itu untuk apa nama ni period. And then once again, kalau kamu bercakap tentang sinusoidal form, okay, ataupun tentang benda yang melibatkan period kan, and then obviously kita akan bercakap tentang angular frequency lah. Angular frequency. Okay, so this angular frequency, kamu pun dah tahu yang omega equal to 2 pi f lah. Okay, tentang angular frequency. And then after that we have peak current. Okay, peak current maksudnya apa? The maximum current yang will we observe in that circuit. Okay, maximum current in the circuit. Okay, kita ada peak current, we use I0 sebagai peak current, and then we have also peak voltage lah, V0, untuk mewakili nilai maksimum bagi potential
Potential difference. Okay, so untuk yang part C ni, yang use ni saya tak buat lagi kerana dia punya soalan tu dia tak ada exactly begitulah, dia mesti bercampur dengan benda-benda lain, maka kita akan teruskan lagi dengan 6.2. 6.2. Lepas tu baru kita akan tengok kepada soalan. Okay, baru akan ada soalan lah selepas itu. Okay, so 6.2 ialah tentang root mean square, RMS. Okay, root mean square. Okay, so this one antara benda yang penting dalam AC ialah tentang root mean square current. Okay, root mean square current. So apakah dimaksudkan dengan root mean square? Dia ialah the value of the steady DC which produce the same power in a resistor as the mean average power produced by the AC. Okay, so dalam kes ini ialah kita boleh katakan bahawa root mean square ni macam average current lah sebenarnya. Lebih kurang begitu. Okay, tapi kamu tak boleh cakap yang root mean square ialah average, bukanlah. Okay, sebab kamu nak macam kan kamu tahu kan current dalam AC circuit dia akan sentiasa berubah mengikut masa. Ada masa current akan jadi kosong, ada masa current akan jadi maksimum, kan tak kisahlah kan. Sebab apa? Sebab dia bergantung kepada sinusoidal form kan, which is dia akan bergantung pada masa lah. Dia macam ni graf kamu, maka dia akan berubah ikut masa. Ada masa di kosong, ada masa di sini dia akan berubah ikut masa. Okey, tetapi senang cerita apakah maksud dengan root mean square current ini ialah nilai average power. Okey, kan, the mean power produced by the AC which has the same power as the value of DC. Okey, macam tu. So maksudnya kes sini ialah kalau dia menghasilkan nilai power, the same power, okay, dalam resistor, okay, resistor, maka itu ialah kita punya nilai I RMS lah, nilai I RMS. Okay, so secara matematiknya di sini lah kan, okay, PDC equal to P average AC, maksudnya power untuk direct current is equal to power average untuk alternating current. Okay, so over here kamu nampak sini kan, so I square R, kita guna equation P equal to I square R, and then kamu akan, ini pun sama juga, I square average R, at the end over here kamu nampak sini kan, dia ialah I equal to I RMS lah. Okay, so kita akan anggap yang I of the DC, ini ialah IDC lah sebenarnya kan, ini IDC, ini pun IDC is equal to I RMS, which is ini yang akan mewakili mean square root mean square of the current lah, root mean square of the current. Square root of average. Okay, so this one ialah kita akan cakap ini sebagai, yang nilai dia ini ialah sebagai nilai square root of the average. Okay, square root of the average. Okay, so dalam kes ini ialah RMS can be concluded as, okay, I naught over set 2 lah. So this one ialah satu equation yang dihasilkan macam mana. So this one lah dia punya cara untuk menghasilkan equation itu. Okay, so later on kamu boleh baca lah kan macam mana, kamu tak perlu tahu pun sebenarnya, tapi at least kamu boleh faham lah kenapa tiba-tiba daripada RMS ini dia ada related dengan peak current kan, ialah peak current. Okay, so kamu boleh tengok dalam explanation di bawah inilah, dia ada beberapa step kenapa kita boleh dapat IRMS equal to I naught over set 2. Okay, I naught over set 2. Okay, itu ialah untuk IRMS. Okay, and then after RMS kita ada tentang root mean square of voltage. Okay, VRMS pun sama juga.
Okay, so kalau kamu tengok sini dia punya cara kamu nak dapat VRMS pun benda yang sama juga. Dia akan cakap dia ialah the average power produced by the V in the AC. Okay, yang sama dengan power dalam DC. Okay, so dalam kes ni dia akan ambil power lah sebagai dia punya benchmark ataupun dia punya perkadaran tu. Okay, so in this case kamu akan nampak this VRMS, so dia akan dapat VRMS equal to V0 over Z2. This one ialah equation obtained from this part lah. Sama macam IRMS juga bendanya. Okay. Okay, so di bawah ni dia beritahu yang dekat rumah kita memang dia ialah AC. Memang dia ialah AC. Okay, so in this case kita boleh anggap yang nilai 240 volt itu ialah sebagai VRMS kita lah sebenarnya. Okay, so kalau kamu nampak dekat kamu punya barang tu kan, barang kamu tu kamu tengok dalam mana-mana pun striker ke, water heater ke, ada rated value tu, kalau kamu tengok situ, itu ialah kita punya nilai yang RMS lah. Okay, nilai yang RMS. Dia ambil nilai yang average sebenarnya. Okay, so at the end over here, kamu ada dua equation. Okay, RMS equal to I0 over Z2 ataupun VRMS equal to V0 over Z2. Okay. These two equation only valid for a sinusoidal alternating current and voltage. Okay. Maka untuk equation ini dia hanya boleh diguna pakai untuk case AC sajalah. Okay. Tak boleh case yang lain. Okay. Tengok kepada soalan lah. Terus kepada soalan. Nampak ada yang lain. Kejap ada masalah pula dengan notasi ni punya. Kenapa macam lain dengan apa yang sekejapnya notasi ni. Tak bagi. Kita apa? Okay, this notes pun sudah bagi dalam DC sebenarnya. Okay, sebenarnya dia sudah tersalah bagi notes sebenarnya. Notes ni ialah untuk, bukan untuk kamu ni. Patutnya guna notes ni, alamak, tak apalah. Okay, tak apa. Kita tengok pada soalan ini. Sinusoidal 60 Hz. Okay, ni frekuensinya. Okay, this one adalah frekuensinya 60 Hz. AC voltage is rate to be 120 volt by an ordinary voltmeter. Okay, so this one, okay, bila-bila dia cakap macam ni kan. Okay, rate to be, maka ini kita bercakap ni sebagai VRMS lah. Sebagai VRMS. Okay, so kat sini terus saja, what is the maximum value the voltage takes on during a cycle. Okay, so dalam kes ni kamu tahu bahawa dia minta kamu cari nilai V0 lah di situ. Apakah V0? Okay, maka guna equation VRMS is equal to V0 set 2 and then V0 is equal to VRMS set 2 lah. So VRMS adalah 120 timeskan dengan set 2. Okay, so boleh kamu kira dari situ kan apakah nilai untuk benda itu, and then this one ada jawapan dia 170 kan. Okay, dah set dulu ialah 170, 120 times set 2 maka ialah 169.7. Okay, so this part bolehlah kamu tulis sebagai 169.71 volt. Okay, so soalan yang kedua pula diminta what is the equation for the voltage. Okay, so kamu tahu bahawa yang tadi tu apakah equation kita, V equal to, sepertinya V equal to V0 sin omega T kan.
Okay, so for this part, kamu perlu isi dua benda sahaja. Yang pertama ialah kamu perlu isi apakah nilai V0 ini. Yang kedua ialah kamu perlu isi apakah nilai omega. Okay, so untuk kes ini ialah kalau kamu kira-kira nilai omega ialah guna equation omega equal to 2 pi F kan. So omega equal to 2 pi F kita ialah 60. So dapatlah 120 ohm sangat. Pi. Okay, 120 pi. Okay, maka kalau kamu gantikan nilai, maka kamu akan dapat beginilah. Okay, so V is equal to 169.71 sin 120 pi. Okay, ini ialah omega. Ini ialah omega times dengan T lah. Okay, so ini jawapan yang kamu letakkan kalau diminta equation for the voltage. Okay, kalau diminta equation untuk current pun benda yang sama jugalah. Okay. Yang penting kamu kena biarkan yang ini sebagai unknown lah. V dengan T ini biarkan sebagai nilai yang tiada lah. Okay, yang V0 dengan omega perlu diisi. Okay, example number 2. AC source V equal to 500 sin omega T is connected across a resistor of 250 ohm. The RMS current in the resistor. Okay, so this one pun sama juga. IRMS is equal to RMS equal to I0 over set. Tu kan. Okay, so untuk kali ini macam mana kamu nak kira I0? Sebab yang diberikan ialah nilai ini. Nilai apa ni? 500 ni. Nilai V0 kan. Okay, V0 diberikan. V0 is equal to 500 volt. Okay, kamu ada R kamu ialah 250 ohm. Begitu. Okay, so ada banyak kaedah sebenarnya. Sama ada kamu nak cari dahulu nilai I0 dengan menggunakan equation ini. V0 equal to I0 R. Okay, ataupun kamu boleh guna kaedah lain iaitu kamu akan cari dahulu apakah nilai VRMS. Okay, lepas tu kamu akan guna equation VRMS, kamu cari guna V0 set 2 ni kan, and then after that kamu akan guna equation VRMS equal to IRMS R. Boleh faham tak? Okay, mari kita cubalah buat guna dua-dua kaedah kan. Alamak, jawapan apa? Aduh, kenapa salah buat? Okay, tak apa. Okay, so this one kan, kata dalam kaedah bawah ni dia bagi apa? Dia guna kaedah, dia cari dahulu nilai untuk I0 berapa lah. Okay, nilai untuk I0 berapa dahulu. Okay, cuma kalau kes ni dia tak kira lah kan, dia terus ganti nilai di sini, nampak sini kan, V0 over R set 2 ni kan, dia terus ganti nilai. Kalau saya akan buat dahulu lah apakah nilai I0 sini kan. So V0 ialah 500 bahagi dengan 250 kan. So kamu dapat sini ialah 2 ampere lah. Okay, so di part pula kamu akan guna nilai I0 ni untuk kira IRMS. So IRMS equal to 2 set 2 lah, begitu. Okay, so 2 bahagi dengan set 2. Okay, 1.41 lah, benda sama juga. Okay, so kalau saya akan guna kaki dahulu siap-siap lah kan di atas sini. Okay, kalau kamu nak guna ini pun tak ada masalah sebenarnya. VRMS equal to V0 over set 2. Okay, so kamu akan kira apakah nilai VRMS dahulu. V0 ialah 500 bahagi dengan set 2. Ini kaedah yang ni kaedah yang belah sini pula. Satu lagi ni. Okay, so VRMS yang kamu kira ialah 500 bahagi dengan set 2, kamu akan dapat 353.55. 353.55 volt. Okay, ini kamu guna equation ini pula. Okay, so IRMS equal to 353.55 divided by R kita ialah 250 lah. Okay, so at the end kamu dapat jawapan yang sama sebenarnya. Okay, 1.41 ampere.
Boleh eh? Okay, so after all kamu, yang penting kamu kena faham, kamu kena tahu tentang kalau kamu nak guna IRMS, mesti kamu padankan dengan VRMS. Okay, kalau kamu nak guna I0, mesti dipadankan dengan V0. Okay, so itu untuk kes yang inilah, untuk kes VRMS. Okay, soalan B, dia minta peak current. Okay, peak current. So this one, peak current sebenarnya dah kira dah pun 2 ampere. Kan? Apa cerita soalan. Okay, so ni lah peak current kita. This one kan, V0 2 ampere lah kan. Okay, and then mean power. Okay, mean power. Mean power dia guna, mean power ialah average power lah. So kalau dia akan kamu kena guna IRMS. Okay, kalau kamu nak guna mean power, mesti guna IRMS square R lah di sini. Okay, so mesti guna mean power. Mesti pakai IRMS. Tapi kalau dia minta peak power, P0. Okay, kalau dia minta peak power, kamu akan guna I0. Macam tu. Okay, itu kes untuk power lah dalam resistor. Okay, so saya rasa cukup lah tu kot. Yang bawah ni agak panjang sebenarnya, 6.3 ni agak panjang. Tapi dia melibatkan pure resistor, pure capacitor and pure inductor ni. Okay, so this one kita akan discuss dalam kelas yang akan datang lah. Okay, kerana saya rasa dia agak panjang dan perlukan penjelasan yang berterusan. Okay, so untuk yang ini kita akan habiskan di sini sahaja. Saya rasa pendek saja untuk hari ini. Okay, cubalah kamu buat nota yang saya bagi dalam dalam GC. Okay, saya bagi nota chapter 6 ni. Okay, saya believe that yang saya bagi tu ialah nota yang penuh lah. Nota yang ada siap jawapannya. Okay, so cuba saya nak scroll down ni. Okay, so kalau tengok sini pun, bawah-bawah ni pun saya rasa jawapannya semua dah ada rasanya ni soalan ni. Okay, dia sepatutnya kena kosong. Kosong pun. Oh, dah kosong lah tu. Okay lah, tak apalah tu. Okay, tak apalah tu. Betul lah, nota yang betul ni. Ada beberapa perkara yang saya lupa nak hadap. Okay, boleh eh? So untuk hari ini sekadar belajar sampai 6.2 sahaja. Yang pertama ialah tentang apa itu what is the alternating current. Okay, yang kedua ialah tentang root mean square of current and root mean square of voltage. Okay, so ada dua benda lah. Okay, so equationnya benda ini lah kan. So kamu kena fahamlah cara untuk guna equation yang dua ini. Okay, so itu saja untuk hari ini. Okey, pendek saja, kurang setengah jam ni kelas ni. Hari ni sepatutnya kalau buat lama sikit ni bolehlah sampai kepada 6.3 ni. Okey, sampai 6.2 pun cukup lah. Okey, so 6.3, 6.4 kita akan sambung lagi pada kelas akan datang. Okey, kalau kamu tak siap lagi add puzzle, lepas ni boleh sambung dulu add puzzle. Okey, saya akan bagi link untuk attendance. Okay, so untuk hari ni pendek sahaja. Okay, tak panjang pun dia kita punya CGM kerana 6.1 dan 6.2. Okay, so boleh isi lah, boleh isi attendance. Dan kita akan jumpa lagi pada hari esok petang lah untuk sambung 6.3 dan seterusnya. Okay, so hari ni hanya dua perkara sahaja. Pertama yang tentang alternating current, introduction. Yang kedua ialah tentang RMS. Okay, so jika tak ada apa-apa, kita akan habiskan di sini. Terima kasih banyak-banyak. Okay, boleh keluar sekarang. Assalamualaikum dan bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Waalaikumsalam, sir. Thank you, sir. Puzzle lah. Semua sambung buat puzzle dah.